Mat, senang je. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu Love Teacher Huda. Okey, hari ni tajuk yang akan kita belajar ialah nombor bulat dan operasi asas. Apa yang hasil pembelajaran daripada pembelajaran hari ini, awak boleh membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. Okey, sebelum awak nak baca nombor atau awak nak tulis nombor berdasarkan perkataan, ada 3 konsep yang perlu awak tahu untuk memudahkan lagi awak membaca dan menulis nombor. Mari kita lihat apakah konsep tersebut. Baik, pertama awak kena kenal pasti kedudukan nombor. Okey. Yang kedua, kita kena kira 3-3. Ingat tu, kira 3-3. Yang ketiga, awak perlu guna kaedah single couple. Apa? Kaedah apa? Single couple. Mesti awak ingat ni lah. Single couple. Okey, 3 konsep yang perlu awak tahu. Kena pasti kedudukan nombor. Kedua, kita kena kira 3-3. Dan yang ketiga, awak perlu guna kaedah single couple. Baik. Apa itu kenal pasti kedudukan nombor? Yang ni awak dah belajar, kita cuma imbas sahaja, tapi walaupun sangat penting untuk awak kenal pasti nombor tu. Untuk awak nak baca nombor, awak perlu tahu dulu kedudukan nombor. Okey, seperti yang awak tahu, rumah seperti kita, manusia. Nombor seperti manusia, dia ada rumah, kan? Sama juga nombor. Apa itu rumah nombor? Yang mula-mula sekali, dia ada rumah sar. Rumah sar, dia ada 1 nombor. Manakala seterusnya rumah, apa dia? Rumah puluh. Rumah puluh ada berapa nombor? Ada 2 nombor. Kemudian rumah ratus, dia ada 3 nombor. Rumah ribu, dia ada 4 nombor. Dan untuk darjah 4, awak belajar hingga puluh ribu, ada 5 nombor. Awak bayangkan, nombor ni dia ada rumah. Dalam rumah tu ada penghuni dia. So, untuk kategori rumah sar, orang yang duduk dalam tu satu orang je. Yang puluh hanya 2 orang. Rumah ratus berapa orang? 3 orang. Rumah ribu 4 orang penghuni yang duduk dalam rumah ribu. Untuk rumah puluh ribu ada 5 orang. Senang kan? Awak kaitkan nombor ni dengan kehidupan kita. Jadi senang je mat ni sebenarnya. Okey? Baik, kita teruskan. Konsep yang kedua, awak perlu kira 3-3. Apa kira 3-3 ni? Mari kita tengok. Contoh yang pertama. Cikgu ada nombor. Macam mana awak nak sebut? 32878. Okey. First kali awak kena pecah ke nombor tu daripada belakang ke depan, kira 3-3. Macam ni. Dia akan jadi mula-mula 878. Awak pecahkan. Lepas tu selebihnya tak cukup 3 tak apa. 3 ada 2 nombor. Jadi 32 pecah 878. Nombor tu dia akan bila dicantum dia akan jadi nombor yang sama. Tapi cuma kita pecahkan untuk mudah kita nak cam dia. Okey, tak faham? Baik, kita tengok contoh yang kedua pula nak bagi faham. Apa itu kira 3-3? Nampak tak? Ada 14005. Cikgu kata awak kira dari belakang 3-3 pecahkan. So dia akan jadi 005 3. Dia kira pada belakang 1 2 3 1 2. Nampak tak? Jadi 14 tambah dengan 005. Yang ni bukan tambah lah. Maksudnya kita pecahkan dia. Nanti awak faham macam mana. Awak tengok dulu nanti macam mana kita nak baca, kita akan tahu sekejap lagi. Okey, selepas kita pecahkan, kita pergi ke konsep yang ketiga, contoh yang ketiga. Cikgu nak tunjuk lagi. Okey, contoh nombor ni kita kira dari belakang 1 2 3. So 118 satu dalam satu kelompok, selebihnya satu kelompok. Okey. Baik. Sekarang kaedah konsep yang ketiga, kita guna kaedah single couple. Single couple. Apa dia single couple? Baik, kita tengok ni. Contoh. Tadi awak dah bahagi kepada 3 kan?
So sebenarnya yang awak dah bagi 3 tu, rumah tu ialah rumah ribu. Tadi kita dah tahu yang ini 10 ratus kan daripada belakang, yang tu ribu. Jadi selepas dia puluh ribu, ratus ribu, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Okey. Baik. Kita tengok. Inilah dia couple. Maksudnya daripada belakang kita kira ambil 2 nombor. Kenapa 2 nombor kita panggil couple? Sebab couple ada berapa? 2 kan? Sebab tu kita kenal pasti dia sebagai couple. Bila kita dah pecahkan 3-3, kita jadikan dia couple yang kat belakang ni. Kita ambil 2. Lepas tu sebelah couple tu single. Nampak tak? Jadi couple, single. Yang ni pun sama juga. Couple, single. Nampak? Apa couple single ni? Maksudnya macam mana awak nak sebut nanti. Sebab kita akan sebut nombor yang single tu, kita sebut nombor tu sahaja, sendiri. Kalau yang couple tu, kita terus baca nombor tu dua-dua. Okey, nak tahu macam mana? Mari kita tengok. Okey, tengok 200. Nampak tak? 2, dia single. Jadi kita sebut dia satu. 200. Okey, tu couple kita baca dua-dua. Awak nampak nombor apa tu? 53. Jadi 53 garisan tu ribu. Lepas tu single 4 kan? 400. Yang couple apa nombor tu? 76. Nampak tak? Senang ke tak? Senang. Okey. Kita try. Contoh yang berikutnya. Nombor ni 17016. Ni pun sama. Ada ribu. Kita sebut dulu yang couple tu. Sebab dia memang couple kan. 17,000. Yang kosong tu tak perlulah awak sebut sebab tak ada nombor. Maknanya single tu kosong. Bila nilai kosong, tak payah sebut. Kita ambil yang ada nilai sahaja. Selepas single, couple. Maknanya awak kena sebut dua-dua. Nombor berapa yang awak nampak kat couple tu? 16 kan? Jadi 16. Senang tak? 17,016. Baik, sekarang mari kita buat latihan. Kita tengok. Memandangkan sekarang ni musim COVID, jadi cikgu gunakan data COVID lah untuk pengetahuan awak. Yang ni adalah data daripada 25 hari bulan 1. Kita boleh gunalah. Okey, sedia. Sekarang kita nak buat latihan. Baik, kita tengok negeri Perak. Jumlah yang dijangkiti sebanyak 5,526. Macam mana cikgu boleh tahu? Okey, ingat balik konsep kita. Kita kena tahu rumah nombor. Lepas tu kita kena bahagikan 3-3. 1, 2, 3. Kita garis. 1, 2, 3. Kita garis. Okey, so yang ini adalah sempadan untuk ribu. So kita tengok. Lepas tu kita tentukan pula mana yang couple, mana yang single. Baik, ini couple. Yang ini single. Yang ini sebenarnya couple, tapi dia satu nombor je. Biar je lah satu nombor. So kita baca terus. Yang tu nombor apa? 5,000. Lepas tu selepas 5,000 tu single kan? So kita baca nombor tu sahaja. 5 tu rumah apa? Rumah ratus. Yang couple, kita tengok nombor tu. Nombor apa tu? Dekat dalam couple tu nombor apa? 26. Jadi 26. Senang tak? Senang. Okey. Baik, kita tengok yang seterusnya. Ini pula negeri 9. Jumlah yang dijangkiti cikgu tahu 11,092. Macam mana nak tahu? Macam biasa, kita kira 3, bahagi dulu. Lepas tu kenal pasti couple. Ni couple. Yang ini single. Ni couple. Ni sempadan untuk ribu. Jadi kita pun start. Okey, yang mula 11 dia couple. Jadi kita terus baca dia. Sebab kita terus baca nombor tu dua-dua kan, 11. Jadi tulislah. Sebab nak dalam perkataan kan. 11,000. Lepas tu sebelah ribu tu nombor sifar. Sifar tu dia tak ada nilai. Jadi kita tak perlu sebut dia.
dia kat rumah ratus tapi dia sifar. Jadi kita tak perlu sebut. Jadi single tak perlu sebut. Kita tengok yang couple. Couple nombor berapa tu? Nombor berapa? 92. Jadi kita pun tulislah 92. Nampak? Senanglah. 11,092. Senang kan? Aduh, senang gila ni. Baik. Sekarang kita tengok pula satu lagi. Negeri Sabah di bawah Bayu. Berapa jangkitan? 47,139. Macam biasa, awak potong dulu 3-3. Lepas tu kenal pasti couple dan kenal pasti single. Ini couple. Lepas tu ni ribu sempadan dia. So terus tulis. Tengok couple nombor berapa tu? 47. Jadi 47,000. Sebelah dia single dia ada berapa? 1. Jadi 1 tu rumah apa? Rumah ratus kan? Jadi 100. Couple tu berapa yang tinggal? Nombor apa tu? Betul. 39. Settle. Jadi kita pun dah boleh tahu dengan cepat. Kalau kita pakai konsep ni. Faham ke? Kalau tak faham, ni satu lagi cikgu bagi tunjuk. Macam mana? Mula-mula buat apa? Garis dulu 3-3. Lepas tu kenal pasti couple dan single. Couple. Yang ini berapa? Ni rumah ribu. Jadi satu apa? 1,000. Lepas tu single dia berapa? Nombor apa? 6. 6 tu rumah apa? 600. Couple tu nombor berapa ni? Nombor berapa couple? Nombor 13. Teruslah tulis 13. Senang je kan matematik. Okey? Baik. Dah settle. Awak dah tahu macam mana nak baca. Sekarang kita tengok hasil pembelajaran yang kedua. Tadi kita beri angka, awak kena tulis dalam nombor. Sekarang macam mana kalau kita sebut sebarang nombor dan awak kena tulis dalam angka? Macam mana pula? Okey, baik, kita tengok. Tengok yang ni. Contoh 415,207. Okey, sama juga konsep dia. Awak terus buat. Kalau yang ni bila puluh ribu, awak terus buat 5 tempat. Okey. Yang ini awak terus buat 5 tempat. 10, ratus, ribu, puluh ribu. Yang ni kita tengok dulu dekat ayat ni. 415,000. Ni, ribu. Ni keyword. Ribu. Jadi ribu tadi kat mana? Dia dekat 3 ni. Betul tak? 1, 2, 3 kat sini sempadan ribu. Jadi kat sebelah ribu ni apa? 207. Nampak tak? 207. 7 ni satu je perkataan. Tentu dah dekat hujung. 7. 200. 200. 2 ni 200 kat rumah mana? Rumah ratus kan? 2 kat rumah ratus. 2. Jadi rumah puluh dia tak sebut. Maknanya puluh tu kosong. Sifar. Nampak tak? Yang ini 15,000. 15,000 kat mana? Ni 415,000. Okey, sekarang kita nak masuk hasil pembelajaran yang kedua. Yang kedua ni menyebut sebarang nombor yang diberi dalam angka. Maksudnya soalan beri nombor tu dalam perkataan, so awak kena tukar perkataan nombor tu dalam angka. Macam mana? Baik, mari kita tengok contoh. Dia konsep tetap sama juga. Maksudnya kita pecah 3-3, lepas tu kenal pasti couple single, kita masukkan. Okey, dalam soalan ni dia tulis 815,207. Kalau dalam konsep pecah 3-3, kita kena pecah 3, lepas tu kita tahu sempadan ribu kan. So dekat perkataan ni awak kena cari mana ribu.
815,000. Nampak tak? Nampak tak ni? Ribu. So ribu ni dekat 3 ni. Kat sempadan ni. Selepas ribu dia kata apa? 207. 200. Maksudnya ni dekat rumah ratus. 200. Kat mana rumah ratus? Ni, nampak tak ni? So sini 2. 7 ni dia sebut satu je 7. Dia tak ada sebut 17 ke apa ke 7. Jadi bila dia sebut satu je, dah tentulah dia nilai dia satu nilai saja kat SAR. Ni 7 di sini. Ada tak dia sebut puluh? Tak ada kan? So maknanya puluh tu sifar. Dekat puluh tak ada nilai. Okey, selepas 1000 dia tulis apa? 815. 815. Macam biasa 15 ni, ini couple kan 15. 15 kat sini 800 ni rumah ratus ribu. Jadi maknanya 815,207. Faham tak? Senang je. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Nombor ni dia kata apa? 60,317. Okey, kita bahagi dulu 3. Ini adalah sempadan ribu. Kita tengok ni ribu ni. Ni ribu. Dia kata apa? 60,000. Dah tentulah ini couple kan. 60 maksudnya apa? 60 kat sini kan couple ni kita terus letak kan 60. Jadi ni 60,000. 300. 300 maknanya ni dekat rumah ratus ni. So sini 300. Ni couple ni 17. Nampak tak? 17. Senang kan? Bila awak tahu je konsep tu, awak dah tahu dah. Bagilah nombor apa, mesti awak boleh buat. Okey, kita tengok pula contoh yang lain. Ni 50,000 3. Pendek je kan? Tapi pendek senang. Okey, awak bahagi dulu 3. Kenal pasti ribu. Dia kata apa? 3. Selepas ribu ni 3. Dia tak cakap 300. Dia tak cakap 30. Dia kata 3 je. Jadi kalau dah 3 je, rumah apa? Ingat balik rumah nombor cikgu cakap. Mana rumah nombor yang penghuninya tinggal seorang je dia tinggal. Dekat rumah mana? Rumah SAR. Jadi 3 ni dia dekat sini. Maknanya 10,000 dia tak ada sebut. Puluh dia tak sebut. Rumah ratus pun dia tak sebut. Nampak tak? Jadi maknanya ribu ni awak tak payah hirau lah. Dia dekat tengah. Lepas tu sekarang dia cakap 50. 50,000. Maknanya 50. Dah tentulah ni rumah puluh kan. 50 ni dah tentulah dia couple. Jadi kat sinilah 50. Jadi 50,000 3. Yang depan ni tak payahlah letak. Kita cuma ini untuk sebagai penanda kita je. 10,000 selalu sampai 6 kan. Sampai 5. Tapi yang ke-6 ni kita abaikan saja. Yang depan ni dia ratus sebenarnya. Okey. Mari kita tengok yang terakhir. Macam mana nak buat ni? 13,906. Sama juga, kita kira 1, 2, 3, kita garis. Ini adalah sempadan bagi rumah ribu. Kita tengok dekat ayat ni mana yang ribu. Ni ribu ni. Okey. Sekarang dia kata 906. Jadi 9 ni dekat rumah ratus. Dia sebut 900. Jadi kat sinilah rumah ratus ni. 906. Yang puluh dia tak sebut. Jadi puluh kosong. Lepas tu ribu. Sebelum ni 13,000. Jadi 2 ni couple ni. 13,906. Okey, macam mana? Boleh buat tak? Jadi hari ni untuk yang ketiga, maksudnya awak punya hasil pembelajaran, awak dah boleh jawab, menulis nombor dalam angka dan perkataan. Jadi tak ada masalah lah.
Bila awak dah menguasai hasil pembelajaran yang pertama dan kedua, secara automatik awak juga telah menguasai hasil pembelajaran yang ketiga, iaitu awak boleh tulis nombor dalam angka, awak boleh tulis nombor dalam perkataan. Okey, cikgu harap awak faham dan lepas ni buat latihan. Untuk kita lebih faham, kita perlu buat latihan. Okey, berjumpa lagi di lain pengajaran dan cikgu harap awak semua jaga diri, stay at home, jangan malas-malas. Matematik senang je.